Okey bang, saya nak tanya soalan tentang solat sebelum adanya solat 5 waktu selepas peristiwa Isra' Mi'raj. Bagaimana nabi-nabi terdahulu solat? Adakah solat itu maksudnya sembahyang? Maksud solat yang sebenar dan hakikat sebelum dan adanya solat 5 waktu ini. Nama apa? Zaman berubah. Okey, zaman. Bila kita tengok pada zaman dahulu, kita tak nampak. Bila zaman cuba telik pada keadaan zaman dulu, zaman tak nampak. Tapi yang cuba zaman telik itu adalah dasar ilmu, bukan dasar melihat. Ya, betul. Iaitu adalah dasar mengkaji, bukan melalui mata ni. Bila zaman nak cerita tentang zaman sebelum Nabi Muhammad menunjuk, belum Isra' apa ni? Isra' Mi'raj. Okey, sebelum Isra' Mi'raj ni, zaman nak soalkan tentang zaman tu, di era tu, mata mana yang perlu awak kaji? Mata kepala ni ke, atau mata fikir, atau mata hati? Mata hati dan mata fikir. Kalau mata fikir tu tumpul, mata hati tak terbuka lah. Bila mata hati tu terbuka, baru mata ni mengikut. Sebab segala anggota hayat ilmu kudrat iradat sama basar kalam ni lah, sifat-sifat Allah Ta'ala ini, raja dia adalah hati. Kalau hati kita aku tak mau tengok, mata kepala ni tak boleh buat apa. Kalau hati ni nak menunjuk satu mata kepala yang tak nampak, cerita pada zaman-zaman dulu yang awak tak ada di zaman tu, awak boleh nampak. Tetapi melalui jalan ilmu, dan tetapi untuk sekali lagi, jalan ilmu yang macam mana? Itu pula ilmu copy paste, mereka pergi mengaji copy paste, atau ilmu yang berlandaskan pengenalan siapa yang maha melihat itu, siapa yang maha memikir itu, siapa yang maha mendengar itu, dan siapa yang tiada berupaya apabila dipanggil bersolat. Kena cari dulu. Sebelum awak nak cerita tentang solat, awak kena cari dulu capacity of doing it. Siapa dia? Kadang orang kata dalam bahasa tasawuf tu, kita mengaji mai satu peringkat, kita nak mengenal tubuh niat tu siapa. Kita mai, kita nak kenal adah wadah wadiah. Kita tak nak mengenal qasad tarat ta'yin. Kita nak mengenal Allah Muhammad Adam. Dan kita nak mengenal pula masuk ke dalam peringkat hukum hakam. Yang nak menafi apa, yang nak isbat apa, yang fana apa, yang baqa apa, yang mautu khalbak atau mautu itu bagaimana kaedah dia sebelum semayang. Kena faham kitab kerukunan. Tetapi bila proses-proses pengajian yang kata tadi daripada zaman tu kita kena meneliti. Bila dia kata hang cakap tadi solat tu semayang ke apa, penyembahan ke apa, so dari situ satu level pemikiran yang lain telah terbuka, iaitu persoalan solat itu apa dia? Menyembah, sembah yang mana satu? So bila kata solat ini dalam bahasa lain berhubung. Hang nak berhubung seseorang tu, hang bawa ada dua kaedah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siapa ni? Saya nak tahu siapa call saya ni. Adakah nak ulang orang tu cakap? Itu bukan berhubung. Yang tu mengulangi apa yang dia sebut, hang masuk dalam ni, mulut hang keluar. Itu tadi kata tadi, bila dia kata hayya 'alal falah, awak hayya 'alas solah, awak jawab la haula wala. Ada pula solat yang membawa ke neraka. Faham tak kalau tak ada khusyuk dan tawaduk? Dan depa ni kata oh ni melewat-lewatkan masa. Baik, hampir buat dalam waktu dia. Sebelum masuk waktu pun hang dah duduk dalam masjid dah. Tetapi waktu semayang hang tak ada khusyuk dan tawaduk. Macam mana? Al-Mu'minun 1-2. Al-Baqarah ayat 45. Al-Isra
surah 17 ayat 36. So this is all process. Either you nak guna mata kepala ni kah atau mata ni. Bila kalau mata ni tutup, mata ni akan mengikut tanpa panduan. Membabi buta, mengikut orang lain punya proses. Sedangkan dia kata dalam surah 6 ayat 94, mereka yang beri syafaat pada hang pun terputus, dan apa yang dikurniakan kepada hang pun terputus. Hang akan pulang seperti mana seawalnya. So hari ni kita nak mengaji, nak mengenal siapa diri hang, apa upaya hang. Pasal apa, kenapa sehari 5 kali hayya 'alas solah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. So kita nak kena proses yang daya upaya tu siapa. Menuju kejayaan kita tak upaya. So di sini sebelum nak proses buat solat, kena kenal dulu satu solat tu siapa dia, kerja dia apa. Solatun fa'ilun ni macam mana, apa hukum rukun dia. Solatun khasyi'un ni macam mana, solatun daimun ni macam mana. Jangan main pukul kata ya. Cakap semayang daimun ni, semayang 5 waktu bukan nak buat. Semayang adalah semayang lah brother. Solat adalah solat. Berhubung ni apa kira waktu ya. Subuh ke Zuhur hampa buat apa? Zuhur ke Asar buat apa? Asar ke Maghrib hampa buat apa? Maghrib ke Isya hampa buat apa? Isya nak main subuh hampa buat apa? Yang dikatakan surah 70 ayat 23 ni macam apa? Dia kalau tak henti, tak terputus, semayang yang solat tu berhubung makna dia. How do you berhubung? Sebab mereka tak mengaji peringkat mengenal Allah. Kalau solat ni mereka peringkat buat sudahlah, khusyuk tak khusyuk di sana. Jadi bila Dr. Kamili ada satu video dia dengan tangan dia, dia buat gaya smart dia kata apa? Pengalaman berdiskusi bersama lepas. Tak payah solat jika tak khusyuk. Tengok macam ni dia orang balik pada negeri Arab, duk ngajak budak-budak pula. Hampa boleh terima perkataan pendustaan dia tu macam mana? Itu kata munafik. Dalam video dia sebenarnya kata tak bercakap. Dia diam je bagi bercakap. Lepas tu dia kata pengalaman berdiskusi dengan lepas. Tajuk dia. Dengan senyum sengih dia. Dia tak nampak kebodohan dia tu sekarang orang nak tunjuk. Bila orang cakap bab solat, kalau nak duduk di peringkat yang kami dulu pada tahun 1982, baru start duk fikir apa yang aku buat. Mak aku menggali, pak aku Hindu, abang aku pun bukan Islam. So hampa ingat aku nak ikut turut aku macam mana mereka. Mereka menyembah ya. Jadi kalau kita proses tauhid yang boleh bagi orang rasa tak best ni, kalau Dr. Mazhar dengan guru dia dengar memang tak sampai lah. Tetapi dia ada ilmu untuk olah. Tapi lagi dia olah, lagi orang nampak apa bangangnya Dr. Mazhar ni. Lepas cakap bab lain dia olah lagu lain. Yalah, ya betul. Hampa perasan tak? Ada abang ni meja tu. Dia kata, Pak, saya pengikut Dr. Mazhar. Kata, it's okay, fine, as you like. Lepas tu tak ada. So why you tell me this? Lepas tu dia kata, tak, saya nak beritahu. Selepas dia duk mantap dengan lepas ni, baru saya nampak kebodohan dia. Satu, melayani lepas. Satu, sebab lepas tak kacau dia. Nombor dua pula, dia cuba memproses sesuatu yang dia tak mengaji. Baru saya nampak. So that is why I said, dia tengah abuse. He's abusing his own knowledge. Dia tengah apa tu memperkosa dengan ganasnya dia punya own thought and emotion. Lepas tu dia deliver kat orang, orang nanti tengok. Yalah. Lepas cakap dari sudut lain, hang cakap dari sudut lain. Bila hang tanya pasal solat apa, kalau aku hurai, dia akan nampak lagu lain. Tetapi bagi aku tanya hang yang basic, surah 42 ayat 13. Jangan kamu berselisihan pada dasar agama. Kalau kata awal agama mengenal Allah, mereka tak setuju. Hang try rujuk pada surah 18 ayat 103, 104, 105. Terang-terang dia cakap, mereka menyangkakan telah melakukan sebaik-baik amalan, tetapi mereka mendustai ayat pertemuan dengan Tuhannya, maka di akhirat kelak. So persoalan dia mengenai Tuhan di dunia ke di akhirat? Di dunia. Habis dia kata dalam surah 22 ayat 46, surah 24 ayat 44, surah 17 ayat 72.
Ini menceritakan tentang mata ni kan mata hati. So kalau mata ni setelah mata hati terbuka, bila mata hati terbuka, mengenal yang satu, yang meliputi, baru dia mengenal yang alam semesta dengan mata ni. Dia tengok pokok tu dia tahu wadi baluju ke, wadi teluju ke, zat mukahid ke, zat apa yang ada dalam pokok ni, dia tahu. Dia tengok lampu, dia tahu. Dia tengok kipas, dia tahu. Dia tengok petik air, dia tahu. Contoh dia, satu karen yang sama masuk dalam lampu bulat tu. Lampu panjang tu nama dia lampu Kalimantan. Yang tu mentol. Bentuk lain, afaal, nama lain. Tapi zat dia satu. Zat satu lah. Semua karen yang tengok karen satu ni masuk ke dalam bangunan ni, dia pecah kepada TV, petik air. Alhamdulillah nampak sekarang kenyataan zat sifat asma afaal. Tapi asalnya satu. Function dia, maksudnya dia punya satu. Dia laisa kami sulih sya'u. Dari sudut mana? Dari sudut sifat asma afaal. Dari sudut zat. Itulah tadi yang masuk tu lah. Itu bila kita nak tanya diri hang ni ada energi, ada power, ada zat. Tak boleh dikaji. Nak kaji pada sifat. Zat dan sifat tak boleh percaya. Di sini dia tak faham. Dia berkata, kabarkanlah pada mereka bahawa roh itu pengetahuan dia hanya sedikit. Ya, hanya sedikit ni lah tahu. Satu ni. Bukan nak tanya ramai. Why you have to control satu semua? Tahu ni, setitik air hujan jatuh dalam laut. Lautan lah. Sungai yang mengalir melalui gunung, turun ke Bukit Bakau, turun kawasan sampah, turun kawasan kampung, bawa segala sampah-sampah kampung, masuk ke sungai, masuk ke laut. Jadi lautan lah. Sampah tu ombak pukul ke laut, ke darat. So dia pun tak faham benda ni. Dia pun nak tanya hang mengaji dengan siapa, lama mana hang mengaji, ada PhD ke apa. Itu seperti sungai yang mengalir, membawa berbagai-bagai ilmu buruk baik. Aku terpaksa bawa benda ni, tapi bukan hak aku. Sampai ke lautan dia akan pisau. So bila kita mengenal siapa kita, bila sampai ke hakikat mengenal Allah yang nyata tu, kita tu yang lemah, kita tu yang tak ada apa. Kita tu ada telinga tak mendengar. Bukan hak kita telinga. Tujuh sifat makni tu. Ayat ilmu kubrat iradat sama basul kalam. Sifat bersanding dengan sifat tu, iaitu sifat ma'nawiyah. Lepas tu masuk lagi sifat kaya Tuhan. Kalau ada mata, basar. Orang buta ada, orang mati ada. Basirun, penglihatan. Dia bagi penglihatan. Bahawa orang buta tu tak buta. Tapi macam mana pula orang buta tu tengok mimpi? Oh, penglihatan yang mana kita nak sembang ni? Tahqiq ke tajali? Yang sembang awal tadi tauhid. So kalau nak masuk tajali, kena pergi dekat kaunuhu basiran. So tiga-tiga ni pun bukan hang punya. Baru hang boleh nampak rasa tarak ta'yin. Ta'yin dia kat mana? Jadi benda ni dia pun tak ada. Nak cerita bab semayang macam mana kalau orang tak faham sifat 20. Qauli, takluk dia apa? Tak tahu. Okay. Bagus kalau macam tu. Basar. Bila hal lafaz, takluk dia sebasar, samak, mendengar. Qalbi, qauli, fi'li takluk dia apa? Basar, biji mata, hantungi terbalik tu orang nampak. Perbuatan lah. Perbuatan. Takluk dia basar. Mata lah. Qalbi, takluk dia ilmu, artinya tahu. So hang tahu tak tahu kerja qalbi hang. Ini dia kata sikit je nak tahu ilmu ni. Ada kat hang semua, bukan ada kat luar tu. Tapi depa ni ngaji Yahudi mana aku tak tahu. Zionis mana yang duduk belakang universiti depan ni, yang bagi certificates PhD all these things, sampai dia balik menentang ilmu mengenal Allah. Sebab Yahudi Zionis ni dia tak boleh lawan satu ilmu ya. Ma'rifah tu lah. So bagaimana dia nak tutup benda ni? Pasal inilah ilmu yang sebelumnya yang dikatakan apa yang Musa bawa, Ibrahim bawa, apa yang Nabi Allah Nuh alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam bawa, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam bawa. Ilmu apa kalau bukan ilmu mengenal Allah? Sebab dia bersyahadah satu juga. Muhammad bersyahadah kat atas Muhammad juga. Kita mai bersyahadah kat atas Muhammad juga. Macam mana awak cakap menyaksi, menjatuhkan satu penyaksian bahawa you not even see it dengan orang lain yang boleh kencing lah. Allah Ta'ala kot. Memang ingat aku cakap aku tak akan marah orang lain, tapi bila aku marah kat kami ni pasti hampa tak
dah masuk dalam satu ilmu yang hampa tak mau dan hampa tak setuju, hampa cemarkan benda tu. So siapa hampa ni? Padahal ilmu ni tak kacau hampa. Hampa tanya buat solat pun hang nampak aku kupas balik ke belakang, bukan aku kupas ke depan. Ada benda yang hang tak tahu. Hampa tanya tu imam mana sekalipun, bolehkah hang nak tanggungjawab dengan makmum hang? Berlarilah kamu seperti dikejar harimau tak kala dipanggil jadi imam. Lari lepas bagi elang ni buat tadi. So, apa yang kita nak cakap ni pasti tanggungjawab hang. Kalau hang kata di belakang hang. Tetapi kalau hang dudukkan la haula wala quwata illa billah al-azim, siapa pula yang solat ni? Siapa pula yang tubuh niat tu siapa? Kalau kita proses rukun 13. Ni aku tak buka lagi dah ilmu khusyuk ni. Pasal hayya ala solat itu dia tak kata fa'ilun, dia takluk pada 3 kedudukan. Kalau kata hang soli fardhu maghrib selesai arba'ah, lah kalau cakap itulah. Itu qauli ni niat rukun kedua, rukun qalbi pada saja aku semayang. Itu alih bahasa bukan niat. Mana tubuh niat ni? Mana yang dikatakan niat di antara huruf yang 8 tu? Lafaz niat ni berapa harakat? Berapa harakat? Dia berbalun 3 harakat. Dia sebenarnya 2 harakat. Kalau niat di antara huruf yang 8, alif lam lam ha, ha waw, alif kaf bara 10. Allahu akbar 3 harakat. Allahu akbar yang dikatakan niat di antara 2 huruf, di antara 2 niat, berdiri di antara 2 niat yang berharakat 2 harakat semata-mata. Nampak tak urai benda ni? Kami yang nak berjujur dengan Allah Ta'ala ni, kami pergi cari benda ni. Aku dari tahun 1982 aku bawa mengaji dengan Pak Abu kitab, mengaji dengan Pak Abu bab usul dan bab tasawuf ma'rifah dan usul semayang. Sifat 20 usul semayang. Apa yang ada sifat 20 dalam usul semayang tu tadi? Kita mengaji. Tak tahu apa balik daripada negara Arab 3-4 tahun ni. Apa dah kata kami tak betul? Aku mengaji benda ni dari 82 yang aku bawa sampai 97 aku meninggal, sampai dalam 2021 aku bawa. Hampa senang-senang nak main abang kami mengaji tak betul? I stick my middle finger right straight on your face. Iyalah. Why? Because you asked me to do so. Jadi Dr. Mazhar kata aku main jumpa dia. Aku main jumpa dia, aku main jumpa iblis. Bukan aku main jumpa dia nak cakap dia elok. I really mengharap boleh aku boleh ambil kasut pari dalam muka dia masa tu. Tapi aku kontrol aku punya. Sebab selalu aku let go kat dia. Aku nak let go. Aku kata kalau aku jumpa apa, aku akan let go marah. Tapi aku tak boleh let go. Sebab bukan one to one. Yang ramai ni yang nak soal jawab dengan aku duduk atas meja tu. Duduk di meja tu. Ada lah, tak tahulah. Ramai. Abang seorang lah Aku seorang. Aku nak buka bab ni lagu mana kat mereka. Mereka nanti pandang aku macam mana. Klipok. Ayam cakap dengan itik. Tu aku kata kat mereka, hampa jangan kacau. You not even have your half of your leg, one of your leg in this ma'rifah territory. Sebelah kaki hang pun tak masuk dalam ma'rifah territory. Macam mana nak sembang dengan kami yang telah berjalan sebegitu jauh dalam teritori ma'rifah. So we have to come back. Duduk depan pagar tu, tanya apa tuan nak tuan? Nak soal jawab bab ma'rifah. Kaki hang pun tak masuk dalam ni. How do you understand? We are already far beyond the star. Hampa mau nampak cahaya tu. Kami dah duduk belakang tu. Kami dah duduk dalam kegelapan. Kami tak duduk depan tengok cahaya dah. We are far beyond the star. What does that mean? Kalau hang tahu cahaya, hang mesti kena ada kegelapan keliling. Baru cahaya tu. Betul. Kalau hang duduk dalam cahaya nak tengok cahaya, that remains stupid. Ini dia tak faham dah ni. Dan lah dia cakap pasal apa? Aku tak faham pasal apa ni. Okey lah, dia kata mungkin aku silap ni. Raja dah endorse. Dulu aku ingat Raja tak endorse. Dia kata dah rasmi benda tu. Kalau dah rasmi, aku nak tanya lu, Raja Perlis ni, Dr. Mazhar ni hang tak siasat ke? Kenapa apa yang dia buat kat aku? Kenapa
Kenapa hang turut dia membabi buta macam tu? Iyalah, betul lah Kak. Bukan kita condemn raja. Raja ni, rakyat ni adalah anak pada raja. Betul. Tetapi kalau aku bukan bawah teritori Berlis. so what are you really doing? Hang tak soal siasat ke Dr. Mazhar ni? Dia jawab atas dasar agama. Atas dasar agama surah 6 ayat 52, kamu tak bertanggungjawab. Iyalah, betul. Jika kamu menghalang mereka, kamu adalah orang yang zalim. Kalau hang nak menghalang, hang kena tahu atas dasar apa. Hang tak kena duduk sembang aku. Any mean necessary. You cannot say what? Kami dah panggil dia 2 kali. Aku ada alasan, aku tak boleh main. Lepas tu aku WhatsApp, pok-pok ni nak jumpa aku. Dia kata dia copy WhatsApp tu dah, masa majlis tu. Aku tak don't give a mula. I don't give a shit what you. Sebab apa yang copy WhatsApp aku, memanglah aku nak cakap tegas dengan apa. Pada balon aku dalam YouTube, upside down, left and right. So aku expect aku jumpa abang, Assalamualaikum. Bukan dia saja balon bang. Orang yang tak tahu pun balon. Hang tengok Dr. Kamili. Pasal tu Al-Fazil, dia punya Al-Fazil. Bagi aku Al-Pelak. Nama dia tu Nodrus, dia buh Al-Fazil dekat dia punya. Kami semua screenshot dia semua. Kami no problem kalau lepas nak buat. Faham? Sebab dia camdek, dia kata lawyer dia ni pun tak cukup makrifat. Nanti nak pergi ke mana? Faham tak? Dia ingat aku nak tarik dia masuk civil, masuk syariah court. Dia silap besar lah. Kita nak tahu siapa yang ganggu siapa dahulu. Kalau dalam mahkamah dia tanya betul. dan kenapa awak ganggu. You don't even understand about this thing. And what's Tuhan dah kata dalam surah 16 ayat 37. Dan dalam surah 16 ayat 43, tak salah aku. Kalau nak bertanya, tanya orang yang mengetahui. Hang tak mengaji ilmu ni, hang nak sembang apa? Hang nak soal jawab dengan aku on background. You tak mengaji, you faham tak? Kalau aku nak tahu ilmu ilmu hadis-hadis ni, 6 pecahan hadis ni macam mana, aku bercari orang yang qualified lah hadis. Aku bercari Dr. Kamili. Bang, saya nak tanya. Nabi Muhammad itu sendiri membaca tak Al-Quran? Kalau hang mau berfikir, dia melafaz. Dia melafaz. Tapi hadis tu macam mana? Itu cakap Tuhan. Guruku pernah kata, terimalah kata-kata Muhammad itu sesungguhnya kata-kata Allah. Itu Quran tu nama dia. Quran tu adalah kalam Allah. Quran itu adalah kata-kata Allah. Bila mai hadis ni selepas 300 tahun. Ya, betul. I mean, what is going on? Kita start daripada siapa? Oh, ini kata-kata sahabat, dia ni diceritakan ini, dia ni riwayat ni. I don't give a shit about it. Quran surah 2 ayat 2, dia bagi tahu sesungguhnya Quran ni dah jelas lah. Saya ada juga berfikir bang. Okey. Kita cerita asal-usul Saya ada ayah, ada mak. Ayah mak saya kenal atuk saya kenal nenek saya. Tapi tang moyang je. Takat mana? Takat mana yang saya tahu? Nama lah. Ini pula 300 tahun ni. Betul ya bang? Bukan nak mempertikaikan hadis tu. Tak, aku cakap tu tuan, aku pertikaikan. Kenapa abang kata ada yang sahih, ada yang daif, ada yang palsu. Quran tu jelas dan terang, kenapa abang tak ambil? So tengok perangai yang pok-pok hadis ni perangai macam mana. Kira nak membantai orang Dia rujuk apa kan sampai dia orang percaya pula? Dah dia pun boleh bahasa Arab. Bila bahasa Arab ni orang Melayu tengok, wow. Sedangkan surah 4 ayat surah Ibrahim ayat 4 tu Tuhan cakap boleh tak kaji lah. Ya. Sebab solat ni aku beritahu kat hang kena kenal. Sebenarnya solat tak pernah meninggalkan hang. Berhubungan Allah Ta'ala itu sentiasa ada. Ni setiap bunyi-bunyian ni rahmatil lil alamin. How do you understand about it? Hang tengok motor nampak motor, hang tengok kereta nampak kereta. Tapi kalau aku tengok kereta tu bukan kereta, aku tengok pokok ni bukan pokok. Surah Zariyat ayat 20 dan 21. Surah apa? Az-Zariyat. Surah ke-51 tak salah. Surah 51. Ayat ke-20 21. Tapi itulah, kalau sampai bahasa-bahasa dia sampai kepada telinga yang menentang, dia akan menentang. Tapi kepada orang yang nak mencari ilmu, dia akan kata satu benda tau. Sebenarnya ada benda yang aku tak tahu. Baru dia main dengan nak ambil tahu. Yang ni dah tak tahu pergi menentang pula. Saya main sini, saya niat dua je. Saya nak beli hairspray. Saya cakap dengan rumah saya, kalau abang lepak ada, saya nak singgah. Rezeki saya dapat jumpa. Abang duduk seorang-seorang. Ada orang jumpa aku, dia kata rezeki jumpa sebab dia nak ada.
Pasal Ada kita setengah nak- orang kita jumpa nak- aku dia tak ala siye Rahmat Mat ni. Bukan, saya niat nak, yalah kita nak ilmu bang, kan? Yang ada kat aku ni besar melukut pun bukan aku punya. Betul. Ini semua hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tinggal lagi itulah. Kalau tak buta mata hatinya, nampaklah. Kalau buta mata hatinya, maka bersangka-sangka lah seperti surah 6 ayat 116. Ya, Quran ni bagi clear. Cuma puak-puak ni dia pun pergi mengaji lama. Pasal Quran ni tak nanti pergi universiti. Kampung-kampung pun ada. Ya. Macam orang yang pegang macam orang pegang macam Pak Sumit ni apa semua. Depa ni semua ni guru makrifat patut bagi datuk dah, bagi apa dah. Pasal depa berjasa kepada jiwa rakyat. Ni bagi kat Datuk ni Dr. Mazhar, bagi kat puak-puak ni bagi apa? Tak tengok lepas buat porak-poranda apa ni propaganda, Tapi di- create berbagai kontroversi. Di dalam kalangan syariat itu sendiri pun mempertikaikan satu sama lain lah. Bukan kata dia mempertikaikan luar daripada syariat. Di dalam syariat itu mereka sendiri pun sesama mereka pun akan ada isu. Dalil lah. Itulah kata there's no doubt about arguing. Arguing is happening when come to the baseline of knowledge. Tetapi kita nak tanya satu. Kita duduk dalam kandang mana ni? Nak cerita pasal kambing, habis pegang cicak. Yalah. Binatang juga. Hang nak cerita pasal ilmu, nak argue dari sudut ilmu apa? Kalau orang tu duduk kat ma'rifatullah, pasal apa hang nak main kat ilmu fardu ain? Itu kata konsep tu pun hang tak faham dah. Tak kena lah, tak kena. Ha, itu aku terpaksa cakap lagu ni sebab Umpama macam orang putih kita bercakap Melayu, tak kena lah. Ya. Kita kena cakap bahasa dia lah, cara dia lah. ya, tapi aku ada dia kata itu sebab aku cakap Dr. Mazhar tu you are disqualified about ma'rifatullah. You don't have no language about ma'rifatullah. How can you talk about it? You're gonna go on about something which is orang tengok orang kata this is rubbish. Apa yang cakap ni? You're madly nonsense. Tapi pandangan saya bang Dr. Mazhar bila Dia balik pada PhD ni lah yang dia balik pada London, dia rangi tip babi. bila dia jadi Kita kontroversi, London tempat. bila dia tiba ya bang, jadi kontroversi, abang pergi mai jumpa dia seorang-seorang. Abang tahu tak apa yang orang nampak bila abang jumpa dia? Dia seorang doktor, ada qualified, kan? Dia boleh layan orang macam abang. Orang biasa je. Abang nampak? Buka tak pekung kebodohan dia? Itulah aku cakap, dia abuse dia punya knowledge by not even realize. Dan ni dia silap. Dia silap paling besar tak ni faham. Minta maaf lah kalau orang yang tak kenal abang, kan? Dia hanya tahu lepas. Dah, sekarang dah terbuka, orang ramai tengok. Macam kami ni sendiri dekat poster dia, diskusi lah apa semua, orang nampak. You sendiri cakap dalam tu, lepas tu you pula. Macam Nodros. Kata dia tarikat Sufi. Sufi mana ada tarikat? Yalah. So this is a wrong path. How for me to process with you? You disqualified. Kalau kata ni orang makrifah ni mengaji apa? Mengenal diri. Ya, mana dia? Allah tak patut mengenal Allah. Allah Ta'ala dia apa? Dia laisa kamislihi syai'un. Dia mukhalafatuhu lil hawadis. So what is left there to go on about? What is left there to process about? Aku mengaji mengenal diri aku. Yang apa tak positif siapa? Anak aku hilang dalam balai polis. Under custody 14 ahli tertinggi Mahkamah Syariah. Masa tu tak ada internet, paper balon aku macam gendam. Aku ni sesat lah ini. Aku nak jalan nama. Bila ada internet, aku strike back lah. Ya. Backup aku punya diri balik. Betul lah, I have a right to stand up for my right. What? My life is my right. What got to do with them? Hang ajar ke? Hang apa ke? Tak gue. With all due respect, Allah buat turun nyawa hang dalam tubuh seorang raja. Hang beruntung. Hang beruntung. Yes, Hang betul. raja perlih, hang beruntung. Tapi hang akan datang sakit, hang akan datang Ya. hari lemah, hang akan mati ya. Tapi nak mati apa yang nak bawa? Bekalan. Bekalan apa dia? Jawapan. Bekalan adalah jawapan. Bukan bekalan nasi sebungkus hewan tak nak. Hang nak mati yang bawa bekalan. Jawapan hang tu. Pasal apa hang jawab soalan aku, hidup aku, pegangan aku? Kenapa sanggup bersetuju dengan Dr. Mazhar?
endorse kata aku sesat. Kalau belum endorse, kenapa Dr. Mazhar boleh viral benda ni? Dan kelima-lima tuduhan dalam tu tak ada pun kata-kata aku. Aku tak pernah sebut pun apa yang dia tuduhan tu. Habis Raja Perlis ni setuju bagi depa komen dalam hang jangan buat perasan depa Raja ada endorse lah. Kalau endorse Betul ke? depa tulis. Ada orang screenshot bagi aku. Komen lah. Lepas tu aku Abang bukan ada pengikut yang sampai dia orang nak. itu aku cakap, ini bumi Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala letak hang sebagai raja, jangan lebih sudu daripada aku. Aku rela mati, aku rela dianiaya Kalau ke jalan Allah. Kalau abang ada pengikut, ada unsur, maksudnya Tak apa, sebab aku tak tahu ni aku nak tackle. Sebab aku nak tackle, let's move on. Betul ke Raja Perlis macam ni atau Dr. Mazhar saja guna perkataan Raja Perlis? How can you use institusi royal untuk backup your mistake? Hang guna king, perkataan king, hang guna raja nak kena endorse apa semua. Masa hang pun nak soal jawab aku, raja ada situ kan? What position you are to convince raja untuk setuju dengan tuduh aku sesat padahal hang pun tak soal sesat aku lagi. So Raja Perlis ni apa yang sebenarnya? Aku bukan bawa Raja Perlis. Itu aku takut dia telah dianiayai oleh orang yang dia sangka bijak. Pasal Dr. Mazhar ni terang-terang aku nampak dia ni opportunist. How can you use institusi royal to against aku punya pegangan? jatuh standard lah macam tu. Han tengok dalam surah, baca surah 6 ayat 52. Baca surah 16 ayat 37. Baca. Then you see what he's have done. Tu kata Dr. Mazhar, ngawal yang boleh lah. Nak lepas, aku dah hilang anak ke balai polis. Rumah aku nak bakang. Aku dah biasa orang tahu ke jambatan. Aku dah biasa orang pukul ramai-ramai. Aku biasa homeless di Germany, Sweden, Denmark. So Han jangan ingat ujian kecil lah koyak. Jangan ingat ujian kecil aku. Aku sekarang kecil mana 30.7. Kemarin cek turun sikit 29. So ingat aku heran kalau aku nak mati. Ingat aku heran kalau anak panggil pengadak Raja Perlis. Aku akan cium tangan dia, aku akan hormat dia. Aku nak beritahu tuanku, yang bawah tuanku ni adalah orang yang sangat kejam dan zalim. If you like him, then I be the victims. If you want to listen to him, I spoke. I'm going to speak with my heart and you listen with a feeling. Aku berbahasa dengan cinta. Tolong layan dengan perasaan yang semulia-mulianya. Sebab I'm the victim of procedure and circumstances. Your people have made me appear as a fool in my own land. The guy called Dr. Mazhar. Dengan kecil apa yang dia buat ni. Aku tahu kawan aku banyak orang Perlis. Semua sempoi-sempoi. Berapa ramai member beritahu aku lepas banyak juga Tok Imam di Perlis ni jadi masalah kerana dia. Dia bagi tahu kat aku demi Allah dan Rasul kalau aku cakap ni tak betul mana kata neraka lah aku. Atas kereta api ada satu mamat tu cakap kat aku. Banyak Tok Imam Perlis yang di apa ni yang Mazhar ni tak setuju lah. Yang tak setuju dan depa ni tak boleh bekerja sebagai imam. Oi, koyok nasi orang tu. Koyok nasi orang tu. Hang kacau. Yang hang ni dah gaji berapa ribu ni mufti? 10,000 lah bang. Mufti? 10,000 lah bang. Itu aku cakap kat dia. Mufti lain tak macam dia. He show his stupidity clear now. Dengan kereta mewah, ada driver. Cerita jauh perjalanan, luas pemandangan. Aku travel more than you do. Yalah. Aku berjalan kaki hari ni kot. Betul? Jangan nak cakap banyak aku lah. Cakap. Saya setuju lah apa abang cakap. Kadang-kadang orang duduk depan aku witnessing, watching dia punya conversation. Aku tanya bukan hang cakap. This is not what you want to know. This is out of Dr. Mazhar. Abang pasal pemain situ tak ambil peluang apa? Ambil peluang apa orang macam tu? Do you expect me to see Dr. Mazhar as how you see? No. Dr. Mazhar tak buat apa kan? Ada tadi pun ada satu seorang nama Iqbal. Duk kulim kot. Apa abang saya tak mau dengar Dr. Mazhar ni apa semua ni apa Dr. Dolores apa ni. Oh that's okay lah. It's right. You have a right not to listen to. Tak mau cakap pasal apa you have a right. Pasal dia tak mahu kata apa kan. So why you order me not to talk about it? Yalah. Hang jangan layan, aku layan. Abang ada hak sebab abang kena nyaya. Yes. Itu sebab mereka ni, mereka nak bersoal pun mereka tak tengok mereka punya standard.
Dia terus tiba ya. Abang ada hak. Orang lain tak boleh. Aku respect semua raja-raja Melayu, tetapi yang lebih aku muliakan raja apabila raja berbaju raja, berjiwa rakyat. Salah is salah, benar is benar. Hang kaji balik sejarah Kesultanan Melayu menunjukkan betapa banyak kesalahan orang atasan. Ya, betul, betul. Tidak puas hati tadi, Tuhan dah pesan surah 6 ayat 123. 123. You see, ni duduk tak duduk Dr. Mazhar nak campur dengan raja Perlis pula. Okeylah, hang duduk bawah dia, hang selalu jumpa dia ataupun hang jumpa penasihat orang dia, yang betul. penasihat apa? Penasihat apa lagu ni? Dan demikianlah kami adakan dalam tiap-tiap negeri orang-orang besar yang jahat supaya mereka melakukan tipu daya di negeri itu. Padahal tiadalah mereka memperdayakan selain dari diri sendiri. Sedang mereka tidak menyedari. Apa tadi? Surah 6 kan? Surah 6 ayat 123. Clear kan Allah Ta'ala bagi. Bermakna setiap negeri ada pembesar-pembesar yang macam ni. Dia jahat lah Dr. Mazhar ni. Dia jahat atas satu sebab ego. Yalah itu. Ego trip dia. Buat kat orang dia tak fikir. Dia pandang orang tu sesat, dia boleh kata apa saja, dia boleh hentak apa saja, dia boleh buat apa saja. Dia ada lagi seorang tau, saya tengok video Ustaz Abdul Halim yang dia cakap tasawuf macam air longkang. Oh, Yang tu lagi lah Mangkuk Ayun tu. Apa lah, tu lah aku ketahui lepas ni. Barulah saya tahu Wahabi tu apa ciri dia. Dia pun takkan mengaku Wahabi. Hampir tanya Dr. Mazhar. Orang munafik pun dia takkan mengaku dia munafik. Apa? Masya Allah. Masya Allah. Sampai berani keluar statement macam tu. Hampa tak tahu penasihat dahulu itu Rukazi, Osmaniyah yang membagi nasihat dia pasal apa? Semua bukan cara anak. Ibnu Arabi dan isu ini dia ada bani against Ibnu Arabi. You against something that you don't understand. Ini siapa cakap? Do not against something you don't even understand. Kita dah berjalan jauh dalam ilmu makrifah. Hampa sebelah kaki tak masuk ni. Kami mai patah balik kat hampa. Hampa nak soal jawab apa kami? Hang belum sampai. Hang duk ada dekat baru duk ada dekat Teping. Aku dah ada dekat Kuala Lumpur. Dan aku patah balik jumpa hang kat Ipoh. Aku boleh cerita the rest. Tetapi tak sama. Aku boleh cerita ilmu sebelum sampai ini nama dia Tapah ke ni Rawang Sungai Buloh ke apa semua aku beritahu kan. Tetapi dari sudut kejadian atau perjalanan tu tak sama. Contoh dia macam ni, waktu aku patah balik mai hujan. Mungkin hampir tak hujan. Tapi jalan sama. Jalan sama. Environment berbeza. Selepas Rawang apa dia nak jumpa Sungai Buloh ke? Dia ada jalan dia sama, tetapi itu sebab aku cakap dari sudut ilmu para makrifah might be safe. Tapi dari sudut knowledge we are different. Faham? Ilmu mengaji, nak mengaji ilmu tu, knowledge tu pecah pada hasil. Lepas tu pula afaan totally bersalahan. Contoh dia cikgu tulis, itu ilmu. Tapi yang faham tu knowledge hang. Itu sebab dalam kelas ada 40 orang, ada nombor 1, ada nombor 40. Yalah. Tapi ilmu sama. Tapi capacity of that knowledge itself, that's count. Bodoh lah Dr. Mazhar ni memang. Okey bang, yang kedua saya tanya tu. Boleh cakap Apa dia? mengenal sehingga tak huruf, tak bersuara tu macam mana? Tanya aku boleh cakap tak? Mengenal Allah Ta'ala sehingga tak huruf, tidak bersuara tu macam Mengenal mana? Allah Ta'ala tidak berhuruf, tidak bersuara. Baik, Sehingga tidak berhuruf, tidak bersuara. okey, baik. Tengok aku. Aku tanya hang, nak bagi jawapan ni. Nak mengenal Allah, wajib mengenal apa? Dia hang ke dia aku? Diri saya lah. Okey, dia hang. Aku mengenal dia aku. Ya betul. Bila mengenal Allah tak berhuruf, Tak bersuara. so what is left there for me to tell you? Aku mengenal Allah melalui dia aku. Nak berhuruf bersuara apa dengan hang? Aku dah mengenal aku. Nak berhuruf bersuara dengan Allah Ta'ala tu macam mana ni? Aku nak berdoa macam mana? Sebab dia kata wasami'ul basir. Dia alim, mengetahui dan nak bersembang dengan hamba Allah. Batal.
Aku boleh sembang hang jalan mengenal Allah, iaitu mengenal diri. Diri hang. Inilah Dr. Mazhab mangkuk hayun. Dia bawa kaedah mengenal Allah ni, Ma'rifatullah ni, kaedah lagu pandang dia dari sudut yang tak mengaji. Sama rata lah maksudnya dia punya pandang. Dia pandang dari sudut tak mengaji. Iyalah. So dia meneka-neka, dia bersangka-sangka. Itu sebab aku kata kat dia ikut yang ramai. Itu surah 6 ayat 116 dah pesan. Lepas tu rujuk pula surah 17 ayat 84. Kalau dua ayat ni dia faham, dia tak kacau oleh. Dia bersangka baik kat atas orang. Itulah kelebihan tabligh. Puak-puak tabligh ni diajar untuk bersangka baik. Puak-puak Wahabi ni menentang. Tu dua beza. Kita mengaji mengenal Allah bukan mengenal kaedah law system konsep ini dia. What got to do with your tarikat or your knowledge? What got to do with Hambali, Maliki, Hanafi, Syafi'i? What got to do with Sunnah? Syiah? Wahabi dan Salafis? What got to do with this? Dia tak nak fikir apa dia kata ni. Dia tolak lah. Dah. Mengenal Allah tu mengenal diri aku. Yang tu Muhammad tak tahu. Kecil-kecil tak mau mampus, besar-besar menyusahkan orang. Yang ni lah Dr. Mazhab. Belak betul ya. Adik-beradik aku fikir kau aku duduk ni menangis dengar dalam surau tiba nama aku. Dipaham. Padahal ustaz tu tak nak jumpa aku. You see how bad this Romans. Sekarang dia up nama Raja Perlis. Dia nak balon Bob Marley. Dia ibarat dia bawa keluar nama Bob Marley pula dalam sejarah. Dia tak tahu Bob Marley tu sikitnya sempoi 70 juta tahun 1971, 70 juta bagi dulu tu lah. Album survival semua kat Afrika lagi. Makan minum tau. Iyalah, sedekah tau. Betul. Lepas tu dia pula tak kacau orang. Dia kata I'm not politician, well I'm not gonna thinking as a political thinking. I don't have in my mind. Bagus. So tak ada istilah conquer and divide. Dia ada kata dalam setiap orang ada suara. Orang kena dengar suara tu. Ada suara baik, ada suara tak baik. Dia nasihat tu Bob Marley. Abang, saya menilai agamawan Islam, maaf cakap dalam video. Zakir Naik sendiri saya tak setuju. Tak betul cara ni. Aku tak setuju. Hang tak setuju kat dia dari atas pendapat hang. Jadi kita tak boleh kata semua orang tak boleh setuju. Pasal apa? Kalau orang setuju dengan Dr. Mazhab pun aku takkan tentang dia. Go ahead. Individu saya tak setuju. Macam tu perkataan dia. Itu baru tepat. Sebab apa bang? Memang saya tak setuju lah. Kita ni manusia kena kasih sayang, bukan soal agama. Dia pecah Qul Huwallahu Ahad tu pun kalau kita pecah dari sudut makrifah, ceramah ayat asam dia. Aku pernah pecah Qul Huwallah dekat satu padri convert orang Islam. Pasal bertengkar pasal Zakir Naik ni dia tunjuk aku. What is mean? Bila kau ni tanya macam ni dia buka macam tu. Jadi bila aku buka Qul Huwallah, tapi setelah aku buka sifat 20 kat padri ni, aku buka ambil masa dalam 2 bulan. Lepas tu aku talqin ni. Aku call arwah ayah tu, bolehkah izinkan saya talqin ni? Talqin, bagi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 42. Jangan sembunyikan kebenaran. Tapi orang tu harus susun tertib dia, jangan campur aduk. Jangan campur aduk batil dan hak. Bila dia kata I can see nothing, I feel regret and guilty against Muhammad, baru kita buka awal akhir zahir batin. Sampai kelar dia kata I'm a Muslim, Muhammad is my messenger. Tapi Muhammad mana dia faham? Andai kata bang, padri itulah situasi padri itu, dia tak masuk Islam, dia tidak bersyahadah, tetapi dia kenal dari sudut ilmu pada diri. Buka surah Al-Baqarah ayat 65. Al-Baqarah ayat 62. 62. Dan surah 6 ayat 103. 108.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani ya, dan orang-orang Sabi'in, sesiapa di antara mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhirat serta beramal soleh, maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan kepada mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Iyalah betul. Buka surah 6 ayat 108. 6108. Dan janganlah kamu cerca benda-benda yang mereka sembah yang lain dari Allah, kerana mereka kelak akan mencerca Allah secara melampau batas dengan ketiadaan pengetahuan. Okey, lepas tu pergi 1010. Dan kami palingkan hati mereka dan pemandangan mereka sebagaimana mereka telah tidak mahu beriman kepada ayat kami ketika datang kepada mereka pada awal mulanya, dan kami biarkan mereka meraba-raba di dalam kesesatannya dengan bingung. So no wonder lah kau nak mempertikaikan agama lain. Sangat tak Itu saya boleh. cakap saya tak setuju. Itulah cakap. Dia tulis di situ dah, jangan mencerca agama lain dan jangan mereka yang biar mereka buta. Allah yang memalingkan mereka. So apa hal ni? Yalah. Tu kita kata ilmu makrifah ni je, ilmu kasih sayang. Jadi orang kata kat aku, hang kata ilmu kasih sayang, maki Dr. Mazhar. Dr. Mazhar bukan bawa ilmu makrifah. Dr. Mazhar mencelakakan aku di kalangan ramai, memfitnah guru aku. Fitnah guru aku kot. Dia guna agama aku, dia cerita pasal guru makrifah macam ni. Bila aku tanya dia, aku tanya dia depan-depan, pasal kau guna agama aku? Dia diam terpinggar masa tu. Lepas tu dia kata, oh saya ni dari teritori, bukan teritori Pulau Pinang, saya diperoleh tapi sebab agama. Kalau agama pasal kau buat betul, Tuhan cakap lagu lain. Yalah betul lah. Terang abang ni. Sebab apa? Kata Mazhar ni, aku tak maki dia lebih tu pasal ramai tu ada. Takut tak best lah, bawa-bawa dia, malu dia. Aku ada juga pertimbangan. Tu kata kalau jumpa seorang sama seorang lain. Itu sebab kalau perjalanan hidup aku tertulis, aku tersempak dengan kami ni seorang sama seorang, aku tersempak dengan Nodro seorang sama seorang, lain cerita. Saya nak tanya abang boleh? Andai katalah ketika abang datang jumpa Mazhar face to face, one by one, dia minta maaf dengan abang selama ni apa yang dia buat dia sedar, abang maafkan dia? Aku peluk dia. Aku peluk Jadi dia. ego lah. Aku peluk dia dan aku belah daripada dia. Betul? Aku akan peluk dia dan aku akan belah. Tak Aku tak panjang cerita cakap dia. pada. Sebab surah 7 ayat 199. Kita ada peluru-peluru tu untuk kita drop kita punya marah. Tetapi sebab dia tahu dia punya salah, tapi dia nak cover. Dalam yang ramai dia buat lagi video ulas lagi cara kurang ajar. Itu sebab aku kata kalau jumpa orang tuan lain jadi. Hang duk minta peluang orang jumpa hang. Bila orang jumpa hang, hang tak fikir apa yang hang buat kat orang tu sebelum. Itu surah 7 ayat 199 tu. Dia bagi clear. Dia ingat kita ni macam mana. Kita, I can be anything. I can be anything. Reflect by your own behaviour toward me. Embarrassing aku best. Yang aku ajak aku, what do you expect me to do? 2 minggu Muhammad sudah. kau angkat padang. Yalah. Betul, Muhammad gua angkat badan. 2 minggu sudah kawan saya saya duduk. Tiba-tiba dia tanya soalan kat saya. Time tu baru saya 3-4 hari jumpa abang kat sini kan. Man, dia cakap dalam Facebook tu viral lepas tu apa cerita? Saya cakap, bang, Iya, saya tanya ni apa? saya ni tak kenal lah abang lepas tu, tapi 2-3 hari sudah saya ada duduk dengan dia. Kan? Kalau kita tak tahu cerita, kita jangan bercakap kan. Orang macam dia tahu nak hentam abang je. Kan? Tapi saya cakap ini individu punya pemahaman lah, kan? Waalaikumsalam. Kau faham tu lain, aku faham lain cara tu. Jadi apa masalah ni? Macam Buya Syakur cakap, kalau pemahaman kau berbeza, kau faham lain, aku faham lain, ending dia kau Islam juga, kita berkasih sayang, tak ada masalah apa pun. Fahaman je berbeza. Lah ni Buya Syakur pun kena hantam Biasa. dengan Ha? Sehat. Alhamdulillah, terima kasih. kena. Is. Tak nak apa. Itu sebab bagi aku kata
Dia tak ada apa. Buya Saku tak ada apa. Wan Nizam tak ada apa. Ya, betul. Apa tu Ustaz Sa'ri tak ada apa. Seorang ini apa Muaizat apa tu? Maizat. Yang Maizat Kelantan. yang bekas Serban tu lah. Bagi aku dia pun tak ada apa. Sebab surah 6 ayat 117 dah bagi tahu dah. Yang mereka ni duk kata kena teruk. Pasal mereka ambil perspektif tuduhan tu adalah satu Kebenaran. satu pembedalan, satu pukulan yang tepat. Bagi kita kata cakap orang lain yang nampak kami tak ada apa pun. Cuma kakak-kakak aku, adik-adik aku itu sebab aku bangun. Kalau kata aku seorang-seorang hidup atas muka bumi ni, apa dia Saya cakap dengan abang saya, kau tengok Buya Saku pukul nentang. Kau tahu kan perangai orang Pekang ni macam mana? Kau tengok. Wih, betul lah dia juga. None of their business actually. Kalau ikut Quran tu, kan dia dah cakap kah, kamu tak bertanggungjawab tu saya boleh buka surah 6 ayat 52, surah 16 ayat 37, surah Yunus ayat 99 dan 100. Dia tak belik benda ni. Kalau dia belik, surah Hujurat ayat 12, surah 42 ayat 13, dia pun tak jadi macam ni. Sebab apa? Kalau kau buat begitu, time orang bangun nanti orang badakai. Surah 42 ayat 41 tu Tuhan dah nasihat lah. Tapi memanglah Dr. Mazhar ni tengok dia orang tahu dia suka nak reply balik. Sebab apa? Dia takut mufti-mufti lain tengok dia bodoh. Dia takut aku hentam dia ni, lepas pergi sorang-sorang ya, maki dia pula depan dia. Itu pun standard dia jatuh lah kalau pergi sorang. Betul dia cakap. Tak, dia takut macam tu dia ulas. Dia ulas sebab ayat muka ya, bukan sebab ilmu. Tengok cakap-cakap, saya tak nampak makrifah lepas. Nak tengok apa? Aku mengenai dia aku. Bukan dagang. Tak situ mana bodoh mengkau ayun. Biar dia tengah tunjuk kebodohan dia kat yang kalayak ramai. Oh, nampak. Bila abang tu main tanya aku, abang aku, saya pengikut Dr. Mazhar, kata it's okay. Ya. Lepas tu baru dia kata, lah ni baru saya nampak kebodohan dia lepas. Dia punya reply dengan lepasnya keadaan, dia reply tahu ke mana. Waalaikumsalam. Connected to connections lah. Kalau raja itu, seorang raja memiliki penasihat ahli sufi seperti mana itu Ghazi Osmaniyah masa tu lain, yang memiliki hati yang bersangka baik. Tetapi kalau raja memiliki penasihat seperti Dr. Mazhar, how can you drop the judge, not even listen to both side? Muzakarah itu sunnah. Kalau orang tak boleh main, tak boleh berbual. Lagi satu, orang tu tak ganggu teritori hang. Penang ada mufti dia. Anak cakap apa agama, demi agama awak. Penang tak ada demi agama. Apa? You out of your mind what? Pasal apa buat keluar statement macam tu? Itu orang kata bodoh. Setiap negeri ada mufti. Mufti itu perjuangan agama dia juga. Tapi kenapa dia ambil? Dia tak jumpa aku mufti soal jawab 2 jam setengah kot. Lama juga. Dia nak kerja. Kami sembang, aku sembang habis. Tapi belum lagi ada soal-soal yang aku pasal mereka nak tahu ground floor. Aku tak bawa hikam. Aku tak bawa kitab kuning. Aku tak bawa, dia tanya aku kitab apa yang bawa. Aku tak bawa, aku biasa baca Darun Nafis, Hidayatul Salikin, Kasabu Asarah. Aku biasa baca. Baca je lah aku cakap. Tetapi yang kami bawa adalah Nul Majid, Nul Hakim dan Nul Karim. Bagus lah kalau macam tu. Kan, bawa Al-Quran. Saya kata Muhammad tak baca Al-Quran. Dia melafaz. Sebab hangpa tak tahu Quran yang khadim dan Quran yang muhadas. Hangpa tak tahu beza yang mana khadim yang muhadas. Itu sebab ramai orang jahil murakab. Jahil kat atas dirinya, jahil kat atas Tuhannya. Tetapi without doubt, they do have a knowledge about agama, but they don't have a knowledge about siapa Allah. Dia bercerita tentang apa yang Allah ciptakan. Dia tak cerita tentang Allah itu. Itu sebab mengaji mengenal Allah, bukan mengenal apa yang Allah ciptakan. Itu ada bezanya rububiyah dan ubudiyah. Ini pun nak buka uluhiyah lagi apa semua. Banyak lah. Tadi kata sedikit je. Aku mengenai sedikit je. Baik, bukan nak sejam dah sembang. Saya pun nak kena belakang ni. Baik. Assalamualaikum.